Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan buat sedikit perbincangan tentang teknik menjawab soalan. Okey, cikgu pilih kertas 2 dan ini merupakan kertas peperiksaan percubaan dari negeri Terengganu. Okey, kita akan mulakan dengan bahagian pertama iaitu soalan rumusan. Soalan rumusan seperti mana biasa akan memberi kita 30 markah. Jadi, kita digalakkan untuk membuat 4 perenggan bahagian rumusan. Perenggan pendahuluan, perenggan isi tersurat, perenggan isi tersirat dan perenggan pendahuluan. Kita lihat dulu apakah pendahuluannya. Untuk mendapatkan pendahuluan, kita perlu baca pada soalan. Baca petikan berikut dengan teliti, kemudian buat rumusan tentang manfaat-manfaat sarapan dan punca-punca masyarakat tidak mengambil sarapan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Jadi, soalan berkehendakkan kita mencari manfaat sarapan. Okey, ini ialah untuk soalan tersurat. Dan soalan tersiratnya ialah punca-punca masyarakat tidak mengambil sarapan. Okey, ini ialah kehendak soalan. Jadi, kita lihat dulu isi yang pertama. Kita perlu, sebelum isi, kita mesti tukar dulu perkataan, iaitu perkataan manfaat menjadi perkataan lain yang sama erti. Contohnya ialah petikan membincangkan, manfaat kita boleh tukar kepada kepentingan, kebaikan, faedah, kelebihan. Okey, itu ialah perkataan-perkataan lain yang mempunyai erti yang sama dengan manfaat. Jadi kita mulakan rumusan kita dengan menulis petikan membincangkan kepentingan sarapan dalam kalangan masyarakat dan punca-punca masyarakat tidak mengambil sarapan. Okey, kita jawab macam tu untuk mendapatkan 2 markah pada bahagian pendahuluan. Kemudian kita terus ke perenggan kedua. Itu tadi ialah perenggan pertama. Cikgu ulang ya. Petikan membincangkan kepentingan sarapan dan punca-punca masyarakat tidak mengambil sarapan. Cukup satu ayat dalam perenggan yang pertama sebagai perenggan pendahuluan untuk kita mendapatkan 2 markah. Terus kita pergi kepada isi tersurat. Isi tersurat kita perlu baca apakah yang ada di dalam petikan ini. Jadi, kalau kita lihat di sini sambil kita baca sambil kita cari Jadi dalam minda kita, kita dah kena set dalam minda kita apa yang kita baca ni, kita nak cari tentang kelebihan bersarapan. Jadi kita baca dan kita mencari 6 isi tersurat. Pengambilan sarapan ialah amalan rutin bagi sesetengah orang. Amalan ini dilakukan pada setiap pagi dan sebelum memulakan sesuatu urusan seperti belajar atau bekerja. Namun begitu, bagi sesetengah orang, bersarapan bukanlah satu kewajipan dalam kehidupan mereka. Ramai yang tidak mengetahui bahawa pengambilan sarapan merupakan pemula aktif bagi metabolisme untuk membantu membakar kalori sepanjang hari. Jadi, di sini kita jumpa satu isi. Kelebihan sarapan ialah sebagai pemula aktif bagi metabolisme untuk membantu membakar kalori. Okay, kita tak perlu ambil semua membakar kalori. Okay. Tinjauan pemakanan dewasa Malaysia melaporkan golongan dewasa berusia antara 18 hingga 39 tahun tidak gemar mengambil sarapan berbanding makan tengah hari dan malam. Pengambilan sarapan secara tidak langsung dapat membekalkan tenaga dan nutrien yang diperlukan oleh badan
untuk melakukan urusan seharian selain membantu seseorang untuk fokus di tempat kerja atau sekolah. Okey, di sini ada lagi isi iaitu kebaikan bersarapan ialah mulakan dengan membekalkan tenaga dan nutrien yang diperlukan oleh badan. Okey, cukup. Kemudian selain itu dia ada sebut lagi tadi untuk ni isi yang ketiga ialah untuk fokus di tempat kerja atau sekolah. Okey, ini isi yang ketiga. Oleh hal yang demikian, sarapan tidak sepatutnya dipandang ringan oleh setiap individu. Masyarakat tidak menyedari bahawa terdapat banyak impak negatif sekiranya mengabaikan sarapan. Orang yang tidak bersarapan berasa lebih lapar dan cenderung untuk makan dalam kuantiti yang banyak pada waktu makan seterusnya. Setengah masyarakat berpendapat bahawa makanan alternatif seperti madu dan minyak zaitun boleh diambil ketika sarapan kerana makanan tersebut dapat membekalkan tenaga kepada pengambilnya. Banyak kajian mendapati bahawa sarapan mampu meningkatkan ingatan dan tumpuan seseorang. Okey, kelebihan sarapan ialah mampu meningkatkan ingatan dan tumpuan seseorang. Alamak, sorry dah sengit-sengit, asalkan awak nampak isi dia tak apalah. Malahan dapat menurunkan tahap kolesterol jahat. Okey, ini pun juga isi. Menurunkan tahap kolesterol jahat. Okey, dah berapa tu? Satu pemula aktif, kemudian membekalkan tenaga, kemudian fokus di tempat kerja. Ketiga, keempat mampu meningkatkan ingatan dan tumpuan. Yang kelima, menurunkan tahap kolesterol jahat. Okey, jadi baca lagi, iaitu lipoprotein berketumpatan rendah di dalam darah. Kolesterol ini amat membahayakan kesihatan diri kerana boleh menyebabkan pemendakan lemak dan menyempitkan saluran darah. Selain itu, pengambilan sarapan juga dapat mengurangkan risiko penyakit kronik. Okey, itu lagi satu kelebihan bersarapan ialah mengurangkan risiko penyakit kronik. Okey, kita dah dapat 6 isi tapi kita baca je sampai habis. Oleh hal yang demikian, mereka yang mengabaikan sarapan boleh membawa kepada risiko mendapat penyakit berbahaya. Waktu yang paling optimum untuk mengambil sarapan adalah antara 30 minit hingga 2 jam selepas terjaga daripada tidur. Pengambilan sarapan mampu membantu individu yang mahu menurunkan berat badan. Tengok, siapa kata tak makan boleh jadi gemuk. Makan pun boleh bantu kita kurus tau. Jadi, sarapan mampu membantu individu yang mahu menurunkan berat badan. Ini kelebihan yang seterusnya. Ya Allah. Makanan yang tinggi seratnya boleh mengenyangkan dalam tempoh yang lama dan mengurangkan selera makan. Mereka yang mempunyai tahap kolesterol yang tinggi dalam darah disarankan mengambil sarapan supaya metabolisme badan dan komposisi kolesterol di dalam darah dapat dioptimumkan. Kesimpulannya, masyarakat yang mementingkan kesihatan perlu mengutamakan pengambilan sarapan pada setiap hari. Antara sajian sarapan yang disyorkan oleh pakar pemakanan ialah makanan yang sihat, seimbang dan lengkap dengan kandungan karbohidrat, protein, lemak serta sayur-sayuran. Okey, satu lagi isi yang kita dapat ke sini ialah ni dia, metabolisme badan dan komposisi kolesterol di dalam dalam darah dapat dioptimumkan. Okay, sorry sebab selalu guna pembaris, tiba-tiba diguna macam ni dia jadi sengit-sengit. So tak ada masalah. So kita dah jumpa berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah ada 8 isi tersurat. Okay, jadi pilih isi yang tersurat ni 6 saja. Jangan pilih lebih kerana nanti kita akan melebihi 120 patah perkataan. Okay, so perenggan pertama dah siap pendahuluan, perenggan isi kita dah ada. Jangan lupa untuk awak mencantumkan setiap isi tadi, menggabungkan isi-isi, gunakan penanda wacana.
Itu untuk markah bahasa supaya kita boleh dapat 10 markah bahasa. Penanda wacana ni selain itu seterusnya apa lagi ya penanda wacana, selain itu seterusnya sehubungan itu, okey, banyak lagi boleh pilih. Dan sekarang kita lihat pula perenggan ketiga iaitu isi tersirat. Isi tersirat ialah punca-punca masyarakat tidak mengambil sarapan. Kalau isi tersurat tadi kita kena bagi 6, isi tersirat yang kita kena fikir sendiri cuma 2. Jadi kita fikir kenapa orang tak nak bersarapan. Yang pertama, kita kata sekarang ni kita lihat orang sibuk. Dia bangun pagi bergegas-gegas nak pergi kerja, tak sempat bersarapan. Jadi awak mulakan punca-punca masyarakat tidak mengambil sarapan kerana masyarakat sibuk bekerja. Okey, satu. Kemudian yang kedua ialah sikap masyarakat. Tadi dia memang sibuk. Yang kedua, sikap dia malas untuk bersarapan. Sikap masyarakat malas untuk bersarapan. Okey, 2. Lagi kita berkata kesuntukan masa. Dia bangun lambat, dia takut jam, dia nak pergi kerja, jadi dia tak sempat bersarapan. Itu kita masuk bahagian isi kesuntukan masa. Kemudian kita kata juga ialah bangun lewat. Bangun sampai pukul 12, pukul 1. Nak sarapan apa? Terus makan tengah hari. Jadi itu antara punca masyarakat tidak mengambil sarapan. Okay? Kemudian kesimpulan. Ingat kesimpulan mesti satu ayat sahaja. Perlu ada cadangan dan perlu ada harapan. Cadangan ialah perkataan hendaklah, mestilah, haruslah, dan harapan ialah perkataan agar, supaya. Jadi kita kata kesimpulannya, setiap lapisan masyarakat harus mengambil sarapan agar terus kekal sihat dan kualiti hidup terjamin. Okey, kita kata tadi setiap lapisan masyarakat harus atau hendaklah, okey, itu ialah cadangan kita, mengambil sarapan agar, harapan kita, agar terus kekal sihat dan kualiti hidup terjamin. Okey, so siap 4 perenggan. Seterusnya kita lihat pula soalan pemahaman. Ini soalan pemahaman berdasarkan kepada petikan tadi. Okey, petikan rumusan. Soalan yang pertama, berikan maksud rangkai kata amalan rutin. Okey, jadi di sini kita mesti tukarkan perkataan itu satu persatu. Jadi amalan ini kita boleh katakan perbuatan, perlakuan. Okey, rutin pula ialah biasa. Jadi maksud, mulakan jawapan kamu, maksud rangkai kata amalan rutin ialah perbuatan biasa atau perlakuan biasa. Ini cukup, itu je jawapan. Boleh dapat 2 markah. Soalan yang kedua, pengarang ada mengemukakan beberapa kesan sekiranya masyarakat tidak mengambil sarapan. Nyatakan kesan-kesan tersebut. Okey, untuk soalan 2, jawapan ada dalam petikan. Jadi, dia beri kita 3 markah. Sebaik-baiknya kita beri dia 3 poin ataupun 3 jawapan. Ingat jangan jawab dalam bentuk poin. Sebaliknya, jawab dalam bentuk perenggan. Mulakan dengan jawapan awak. Beberapa kesan sekiranya masyarakat tidak mengambil sarapan ialah yang pertama, meningkatkan kandungan gula di dalam darah secara mendadak. Nanti awak back semula kepada rumusan dan cari jawapan dalam tu. Cikgu beri jawapannya di sini. Meningkatkan kandungan gula di dalam darah secara mendadak. Nokta. Selain itu, kesannya juga akan menyebabkan penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi. Diabetes dan tekanan darah tinggi. Kesan seterusnya ialah paras kolesterol yang tinggi akan meningkatkan risiko serangan jantung. Cukup kita beri dia 3 poin. Untuk kita dapatkan 3 markah. Kerana dia menawarkan kita 3 markah, jadi kita beri jawapan yang lengkap yang membolehkan kita dapat 3 markah. Okay, soalan yang ketiga, pakar pemakanan ada menyatakan bahawa sarapan ialah sajian awal yang perlu diambil pada setiap hari.
pada pendapat anda, apakah peranan ibu bapa dalam menggalakkan pengambilan sarapan dalam kalangan ahli keluarga? Okey, yang ini ialah soalan kebat. Tidak ada jawapan di dalam petikan. Sebaliknya dia minta pendapat kamu. Jadi, untuk mendapatkan 4 markah solid, kita perlu memberikan pendapat yang matang. Okey, jadi kita mulakan jawapan kita dengan perkataan pada pendapat saya. Okay, pada pendapat saya, peranan ibu bapa dalam menggalakkan pengambilan sarapan dalam kalangan ahli keluarga ialah ibu bapa perlu menyediakan sarapan kepada keluarga. Noktah. Selain itu, ibu bapa digalakkan bersarapan bersama-sama sebelum memulakan aktiviti harian. Seterusnya, ataupun dah nokta, peranan seterusnya ialah ibu bapa membekalkan sarapan kepada anak-anak yang masih bersekolah. Selain itu, ibu bapa mempelbagaikan menu sarapan dan akhir sekali ibu bapa dan anak-anak bersama-sama menyediakan sarapan. Okey, ini antara contoh jawapan. Kalau kamu ada jawapan lain yang kamu rasa boleh diterima dan matang, boleh teruskan. Okey, selesai untuk bahagian pemahaman. Seterusnya kita lihat pula soalan yang 2B iaitu petikan prosa moden. Yang ini dipetik daripada cerpen Munshi, antologi jaket kulit kijang dari Istanbul. Untuk pengetahuan kamu, Munshi merupakan tajuk yang agak popular untuk tahun ini. Jadi kita berikan perhatian juga kepada Munshi. Baik, kita baca dulu sama-sama. Dek benih penjajah yang menanamkan racun perkauman melalui sistem pecah dan perintah, bernanahlah segala prasangka buruk sebelum meletusnya tragedi sengketa dan rusuhan antara warga kota yang mewakili bangsa-bangsa yang berbeza fahaman, bahasa dan budaya. Akibatnya, darah dan korban menjadi saksi kepada sebuah api pergolakan sehingga mencetuskan huru-hara kepada negara yang baru setahun jagung menghirup udara kemerdekaan. Seperti kata bonda kepada saya setiap kali menjengah kalender Mei pada wajah hari. Tanah air ini pernah bernyala api tragedi. Penjajah menabur bara sengketa melalui pengagihan sumber kekayaan bumi ini tidak seimbang. Bangsa pertama ditempatkan di bandar-bandar besar sebagai peniaga dan pengusaha lombong biji timah. Bangsa kedua terbiar daripada arus pembangunan dengan mendiami kampung-kampung tradisional di luar bandar sebagai nelayan dan pesawah. Bangsa ketiga pula terus-menerus melarat dalam kemiskinan di ladang-ladang dan estet yang serba mundur. Masing-masing terpisah oleh tembok dan benteng perkauman yang tebal. Tiada usaha untuk penyatuan setiap bangsa melalui satu bahasa, pertuturan atau agihan kekayaan saksama. Saya hayati cerita bonda tentang sejarah yang hampir memusnahkan negara ini. Kota besar itulah yang menjadi gelanggang pertumpahan darah dan korban kematian yang bukan sedikit. Semuanya berlaku angkara kejahilan terhadap salah silah tanah air yang terpecah kepada pagar-pagar perkauman yang tebal. Okey, ini ialah petikan dari cerita Munshi. Jadi kita lihat soalan yang pertama. Berdasarkan petikan di atas, nyatakan lokasi-lokasi tempat setiap kaum yang ditempatkan oleh penjajah. Okey, jadi di dalam ni ada, kita terus mulakan lokasi-lokasi tempat tinggal setiap kaum yang telah ditetapkan oleh penjajah ialah ni dia. Bangsa pertama ditempatkan di bandar-bandar besar. Tidak kisah kalau kamu nak salin terus sebagai peniaga, pengusaha dan lombong biji. Bangsa kedua terbiar daripada arus pembangunan dengan mendiami kampung Allah Akbar. Mendiami kampung-kampung tradisional di luar bandar dan akhirnya bangsa ketiga ialah berada di ladang-ladang dan estet yang serba mundur.
Okey, itu ialah jawapannya. Jadi untuk dapatkan 2 markah, pastikan kamu memberi ketiga-tiga lokasi setiap kaum ditempatkan. Dik, benih penjajah yang menanamkan racun perkauman melalui sistem pecah dan perintah, akhirnya masyarakat negara kita sering berprasangka buruk. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara pihak sekolah dapat merapatkan jurang perkauman antara murid yang berbilang kaum di sekolah? Jadi dia minta kita beri pendapat kita tentang peranan pihak sekolah. Okay? Jadi mulakan pada pendapat saya. Pada pendapat saya, pihak sekolah dapat merapatkan jurang perkauman antara murid yang berbilang kaum di sekolah dengan menempatkan murid yang berbilang kaum di dalam kelas yang sama. Nokta. Selain itu, murid berbilang kaum juga dilibatkan dalam semua aktiviti di sekolah. Seterusnya, pihak sekolah perlu menerapkan perasaan saling menghormati antara murid berbilang kaum melalui semua mata pelajaran. Dan akhir sekali, pihak sekolah mengadakan aktiviti co-curriculum yang melibatkan murid berbilang kaum. Okay, kita dah beri 4 poin dan menggunakan ayat yang lengkap, jadi 3 markah adalah milik kita. Seterusnya ditanya soalan yang ketiga ialah huraikan satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas dan satu persoalan lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan. Okay, dia minta 2 persoalan, dia memberikan 4 markah. Jadi setiap persoalan perlu ada huraian. Jangan hanya tulis persoalan tanpa huraian. Kalau kamu kata 4 markah, maka saya nak tulis 4 persoalan. Dia cuma minta 1 daripada setiap daripada petikan dan 1 daripada keseluruhan cerpen. Jadi bila kamu beri 4, kamu cuma akan mendapat markah 2 sahaja. Berarti kamu tidak dapat menjawab mengikut kehendak soalan. Bila dia minta 2, berikan 2 tetapi pastikan ada huraiannya. Jadi mulakan dengan satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas ialah persoalan pecah dan perintah oleh penjajah. Ada kan dalam tu? Jadi huraiannya, tak perlu tulis huraiannya. Setelah awak tulis persoalan pecah dan perintah oleh penjajah, nokta. Pihak penjajah mengasing-asingkan penempatan dan ekonomi 3 kaum agar mereka tidak dapat bersatu dan bekerjasama. Cukup. Kemudian manakala satu lagi persoalan yang terdapat dalam keseluruhan cerpen ialah persoalan ketaatan anak terhadap seorang ibu. Contohnya, penulis patuh akan nasihat ibunya supaya memenuhkan dada dengan ilmu pengetahuan sebelum berhijrah ke bandar. Okey? Seterusnya kita lihat pula soalan 2C iaitu petikan prosa tradisional yang diambil dari antologi Sejadah Rindu iaitu Burung Terbang Dipipiskan Lada. Okey, kita kena baca setiap petikan. Kamu jangan malas baca kerana melalui pembacaan sahajalah kita dapat mencari jawapan kepada setiap soalan yang dikemukakan. Maka ada seorang anak Seri Naradi Raja, Tun Umar namanya, terlalu berani. Kelakuannya gila-gila bahasa. Maka disuruhkan oleh Bendahara Paduka Raja suluh perahu siam itu. Maka Tun Umar pun pergilah dengan sebuah perahunya olang-oling. Telah bertemu dengan perahu siam yang banyak itu, maka dilanggarnya sekali. 2-3 buah perahu siam alah. Lalu ia terus ke sebelah, maka ia berbalik. Dilanggarnya pula yang lain, itu pun 2-3 buah perahu siam alah. Maka Tun Umar pun kembalilah. Maka orang siam terlalu hairan melihat kelakuan Tun Umar itu. Telah hari malam, maka Awidicu pun datanglah. Maka oleh Bendahara Paduka Raja, segala pohon kayu, bakau dan nirih dan tumpu api-api itu sekaliannya disuruhnya tambati puntung api. Telah dipandang oleh orang siam api tiada terbilang lagi banyaknya, maka kata Hulu Balang Siam, terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka ini, tiada terbilang lagi. Jikalau ia datang, apa hal kita? Sedang sebuah perahunya tadi lagi tiada terlawan oleh kita. Maka kata Awidicu, benarlah seperti kata kamu itu. Marilah kita kembali sementara belum siang ini. Maka segala orang siam pun kembalilah. Okay, soalan yang pertama ialah berikan maksud kelakuannya gila-gila bahasa. Seperti biasa, kita mesti beri maksud satu persatu. Jadi, mulakan jawapan maksud
kelakuannya gila-gila bahasa ialah perbuatan yang tidak waras. Soalan yang kedua, Tun Umar digambarkan sebagai seorang yang sangat berani mengambil risiko walaupun terpaksa membahayakan dirinya. Nyatakan tindakan-tindakan tersebut. Jawapan awak kena tulis, tindakan-tindakan Tun Umar yang digambarkan membahayakan dirinya ialah dia ambil daripada petikan tu. Pergilah dengan perahunya ulang-uling. Telah bertemu dengan perahu siam yang banyak itu maka dilanggarnya sekali. 2-3 buah perahu siam Allah. Lalu ia terus ke sebelah. Maka ia berbalik. Dilanggarnya pula yang lain. Itu pun 2-3 buah perahu siam Allah. Okay, itu adalah jawapan kepada tindakan dia yang memberi risiko kepada dirinya sendiri. Soalan ketiga, Bendahara Paduka Raja ialah pembesar yang berpandangan jauh kerana sentiasa mencari jalan untuk memastikan Melaka tidak dijajah oleh Siam. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha Bendahara Paduka Raja untuk memastikan Melaka tidak dijajah oleh kuasa besar tersebut? Okey, dia nak kita beri pendapat tentang usaha Bendahara Paduka Raja. Jadi, kita mulakan jawapan. Pada pendapat saya, untuk pendapat ni, kita tak perlu bukan hanya merujuk kepada petikan semata-mata, tapi merujuk kepada keseluruhan prosa. Jadi, awak mulakan jawapan. Pada pendapat saya, usaha-usaha Bendahara Paduka Raja untuk memastikan Melaka tidak dijajah oleh kuasa besar ialah memperkuat sistem pertahanan negara. Selain itu, menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Siam. Bendahara Paduka Raja juga telah menjadikan Siam rakan dagang terbesar di Melaka dan ikatan perkahwinan anak-anak raja atau pembesar Melaka dengan anak-anak raja atau pembesar di negara Siam. Okay, itu ialah antara tindakan yang dilakukan ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh Paduka Raja, Bendahara Paduka Raja untuk memastikan Melaka tidak dijajah oleh kuasa besar. Okay, seterusnya kita lihat pula soalan 2D iaitu sajak sejadah rindu tentang keinsafan seorang pendosa yang akhirnya balik ke pangkal jalan. Soalan yang pertama ialah berikan maksud rangkai kata kian mengikuti. Mulakan, maksud rangkai kata kian mengikuti ialah semakin menghampiri atau semakin mendekati. Soalan yang kedua ni silap dia sepatutnya soalan untuk sajak yang ibu terabai tu. Jadi kita abaikan soalan yang kedua, kita terus kepada soalan yang ketiga. Jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut. Okey, mulakan jawapan. Dua pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut ialah kita hendaklah menginsafi kesalahan kita yang lalu. Contohnya, penyajak menginsafi segala dosanya yang lalu. Pengajaran yang kedua ialah kita hendaklah gigih memohon keampunan. Contohnya, penyajak gigih dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keampunan sebelum ajalnya tiba. Okay, berikan dua pengajaran dengan huraiannya sekali. Kerana markah yang ditawarkan kepada kita ialah 4 markah dan dia cuma meminta 2 pengajaran. Jadi, fahami soalan untuk kita tidak kehilangan markah. Seterusnya kita pergi ke bahagian soalan yang ketiga, iaitu pengetahuan dan kemahiran bahasa. Soalan yang pertama ialah bina ayat. Okey, baik. Banyak kali berlaku kepada calon SPM ni, bila diberi soalan 3 macam ni, mereka cuma menjawab 3 sahaja. Bina 3 ayat. Sedangkan tengok markah yang diberi, mata awak, setiap kali jawab soalan, mata kena selalu tengok kepada markah yang dia nak bagi. Berapa markah yang nak bagi? Jadi, setiap satu markah mesti satu isi yang kita beri. Kalau diberi kita 3 macam ni dan markahnya 6, berarti kita mesti buat 6 ayat. Okey. Satu rendang, satu rendang, satu selak, satu selak, satu lagi perang dan satu lagi perang. Okey, kita tengok satu-satu. Bina ayat. Ayat awak mesti lengkap dan perkataan tersebut mesti ada di dalam ayat yang dibina.
Banyak daun dan cabangnya. Okey, rendang tu maksudnya banyak daun, banyak cabang. Lagi satu ialah sejenis lauk. Okey, jadi yang ini cikgu rasa kamu boleh bina ayat, tidak ada masalah. Yang pentingnya kena fahami maksud perkataan yang diberi supaya kita dapat membina ayat dengan baik. Soalan B, cerakinkan ayat-ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal. Okey, soalan cerakinkan ayat juga antara yang popular. Cerakinkan maksudnya pisahkan ayat. Ayat ini adalah ayat majmuk. Jadi dia suruh kita pisahkan menjadi dua ayat tunggal. Baca dulu soalannya. Daniel meletakkan baju kotor itu ke dalam bakul di hadapan biliknya selepas pulang dari sekolah. Ini selepas pulang dari sekolah. Jadi, macam mana kita nak bina ayat? Yang pertama, Daniel meletakkan baju kotor itu ke dalam bakul di hadapan biliknya. Kita kena cari dulu kata hubung. Mana kata hubung dalam ayat ni? Kita boleh katakan perkataan selepas. Jadi, kita potonglah di situ. Okey, kamu potong. Slash kan di sini. Daniel meletakkan baju kotor itu ke dalam bakul di hadapan biliknya. Satu ayat. Yang kedua, Daniel pulang dari sekolah. Dua ayat. Soalan yang kedua, Afiqah menjalankan perniagaan pakaian dan kosmetik di premis perniagaan milik datuknya. Mana kata hubung? Kata hubungnya ialah dan. Jadi, kita potong. Afiqah menjalankan perniagaan pakaian di premis perniagaan milik datuknya. Ayat yang kedua, Afiqah menjalankan perniagaan kosmetik di premis perniagaan milik datuknya. Soalan yang ketiga, Simon bekerja sebagai pembantu di kedai makan untuk membantu menambahkan pendapatan keluarganya. Kata hubung ialah untuk. Jadi kita slash di sini. Simon bekerja sebagai pembantu di kedai makan. Simon bekerja untuk Simon bekerja bagi, yang kedua macam mana? Simon bekerja sebagai pembantu di kedai makan, satu. Yang kedua, Simon membantu menambahkan pendapatan keluarganya, dua. Okey? Dalam setiap ayat di bawah ada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan imbuhan. Seperti biasa. Jadi kita tengok. Kerajaan bersedia untuk melanjutkan pemberian rebate bil elektrik sehingga hujung tahun untuk diringankan beban rakyat. Mana kesalahan ejaan? Kesalahan ejaan yang pertama awak dah jumpa iaitu rebate. Ejaannya R-E-B-A-T, rebat. R-E-B-A-T, rebat bil elektrik sehingga hujung tahun untuk diringankan. Okey, perkataan imbuhan salah di sepatutnya meringankan beban rakyat. Yang kedua, melalui mata pelajaran sejarah, pelajar dapat memahami pahit getir kehidupan rakyat pada zaman dijajah dan memupuk semangat patriotik. Okey, kesalahan ejaan ialah mata pelajaran dieja, rapat sepatutnya jarak. Kemudian, kesalahan imbuhan ialah pada zaman dijajah. Sepatutnya pada zaman penjajahan. Kerajaan sentiasa menggalakkan, soalan yang ketiga, kerajaan sentiasa menggalakkan murid aktif dalam sukan yang diminati dengan menyediakan banyak kemudahan untuk bersukan di sekolah. Okey, mana kesalahan ejaan? Okey, kesalahan ejaan ialah menggalakkan. Sepatutnya mesti ada dua K di sini. Menggalakkan murid aktif dalam sukan yang diminati dengan menyediakan banyak kemudahan bersukan di sekolah. Okey. Di sekolah ni salah ejaan iaitu dirapatkan, sepatutnya dijarakkan. Menggalakkan tu salah imbuhan, sepatutnya K-A-N imbuhannya, bukan A-N. Seterusnya mencari kesalahan istilah dan kesalahan tata bahasa. Dalam ayat yang diberi ada satu perkataan yang kita tak boleh guna dan kita kena gantikan dengan perkataan yang baru. Datuk Wan Zahari telah merasmikan majlis tanah pecah projek pemeliharaan ikan keli selebar 5 ekar di Rembau. Okey, jadi kesalahan istilah ialah selebar. Sepatutnya kita gunakan apa? Seluas 5 ekar. Kemudian kesalahan tata bahasa ialah majlis tanah pecah. Sepatutnya majlis pecah tanah. Yang kedua, pengetua telah memberikan intensif
sebanyak 1,000 kepada semua pelajar-pelajar yang telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM baru-baru ini. Okey, kesalahan istilah ialah intensif. Sepatutnya insentif. Okey, intensif lain, insentif lain. Memberi insentif sebanyak 1,000 kepada ni dia. Semua pelajar-pelajar. Ini lewah ya, 2 kali. Sama ada, sorry, salah bukan ini. Okay. Sepatutnya kita gunakan sama ada semua pelajar atau pelajar-pelajar. Okay, soalan yang ketiga, Ahmad paling dikenali sekali dalam kalangan rakannya sebagai seorang yang berhemah ketika berbelanja. Okey, jawapannya ialah paling dikenali sekali. Ini juga kita panggil sebagai lewah. Sama ada paling dikenali ataupun paling dikenali ataupun dikenali sekali dalam kalangan rakan-rakannya. Berhemah, bukan berhemah, berhemati. Ahmad paling dikenali dalam kalangan rakannya sebagai seorang pelajar yang berhemat ketika berbelanja. Okey. Jadi kita dah sampai soalan E, iaitu menyatakan peribahasa berdasarkan situasi. Okey, dia suruh kita beri peribahasa. Pengantin yang bersanding di atas pelamin itu kelihatan sama cantik dan menjadi tumpuan tetamu yang hadir. Okey, peribahasanya apa? Ya, betul tu. Iaitu bagai pinang dibelah dua ataupun bagai cincin dengan permata. Yang kedua, Pak Abu akhirnya berjaya menyiapkan sebuah rumah untuk keluarganya. Walaupun beliau hanya berpeluang membina rumah itu pada hujung minggu atas kesibukan kerja. Jadi, jawapannya ialah sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Setelah sekian lama berhijrah ke luar negara, akhirnya Faim pulang ke kampung halamannya dan membuka sebuah kedai runcit. Yang ini kita boleh katakan setinggi-tinggi terbangnya bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau. Atau ikan pulang ke lubuk. Atau belut pulang ke lumpur. Atau sirih pulang ke gagak. Okey, ini untuk peribahasa. Okey, kita dah sampai ke soalan yang terakhir, iaitu soalan novel. Kita pilih novel yang kita belajar, Lieutenant Adnan ataupun Dirani. Jadi berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan 2 nilai kasih sayang yang terdapat dalam novel tersebut. Di sini kamu boleh pilih nak jawab novel di tingkatan 4 atau novel di tingkatan 5. Yang mana yang kamu rasa lebih banyak yang kamu tahu, jawab yang itu. Okay, jadi kali ini cikgu pilih novel di tingkatan 4, iaitu Lieutenant Adnan. Jelaskan 2 nilai kasih sayang. Dia nak 2 nilai memberikan kita 7 markah. Ingat ya, 7 markah ni dibahagikan kepada 4 markah isi, 3 markah bahasa. Jadi, kita kena tulis dengan lengkap supaya kita dapat 3 markah bahasa. Mulakan jawapan dengan berdasarkan novel Lieutenant Adnan Wirabangsa, karya Abdul Latif Talib yang telah saya pelajari, terdapat beberapa nilai kasih sayang di dalamnya. Nilai kasih sayang yang pertama ialah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Contohnya, Mak Mila sangat menyayangi Adnan sehingga tidak bersetuju apabila Adnan hendak menyertai bidang ketenteraan. Kerana bagi Mak Mila, bidang ketenteraan merupakan satu bidang yang berbahaya dan Mak Mila lebih bersetuju sekiranya Adnan menjadi seorang pendidik. Yang kedua, noktah. Selain itu, nilai kasih sayang yang seterusnya ialah kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Contohnya, apabila ayah Adnan telah bersusah payah ataupun telah menghantar Adnan setiap hari ke belajar di sekolah Inggeris demi memastikan masa depan Adnan lebih baik. Okay, Abu juga boleh beri contoh nilai kasih sayang Adnan terhadap isteri dia, terhadap keluarganya. Nilai kasih sayang seorang suami dan ayah kepada isteri dan anak-anaknya. Contohnya, Adnan telah menghantar Sofia dan anak-anaknya balik ke kampung halaman apabila mengetahui Singapura akan diserang oleh pasukan tentera Jepun. Okay. Kita dah berikan 2 nilai. Seterusnya soalan B. Berdasarkan 2 buah novel. Ini kita tidak ada pilihan. Kita kena jawab 2-2 novel. Tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, wajarkah pengarang mengakhiri cerita seperti yang terdapat dalam novel? Berikan alasan anda. Awak rasa wajar ke tidak? Yang mana akhir cerita tu, kalau cerita Lieutenant Adnan berakhir dengan kematian Adnan, sad ending. Jadi pada pendapat awak wajar ke tidak? Jadi beri jawapan kalau awak rasa wajar. Okay, awak pun katakan contohnya berdasarkan dua buah novel yang saya pelajari, pada pendapat saya wajar pengarang mengakhiri cerita dengan mengakhiri cerita seperti yang terdapat dalam novel. Hal ini kerana untuk memberi kesedaran kepada orang ramai betapa banyaknya pengorbanan yang telah dilakukan oleh pasukan tentera untuk memastikan kita berada dalam keadaan aman. Oleh hal yang demikian, apabila novel Lieutenant Adnan diakhiri dengan kematian Adnan, akan menyebabkan timbul keinsafan dalam kalangan masyarakat agar lebih menjaga negara dengan penuh tanggungjawab. Manakala bagi novel Tirani pula, saya merasakan wajar pengarang mengakhiri cerita seperti yang terdapat dalam novel, iaitu mengakhiri cerita dengan kembalinya semula Zahid setelah lama menghilang dan dia meminta maaf dan menyesali segala perbuatannya. Jadi kalau di sini awak rasa tak wajar, misalnya tiba-tiba awak rasa cerita Tirani tak wajar, boleh beri jawapan tak wajar, tapi mesti ada alasan yang kukuh untuk menyokong jawapan kamu. Kalau kamu memberi sebab tak wajar tapi tidak ada alasan, maka tidak ada markah. Okey, setiap jawapan mesti ada alasan. Dia dah tulis tu, berikan alasan anda. Okey, jadi itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Cikgu harap dapat membantu kamu dan semoga kamu semua mencapai kejayaan yang cemerlang. Terima kasih dan Assalamualaikum.